dengan kejahilan kita layak tak aku dah masuk itu. Oh, apa? Jumlah orang dengar tadi cerita di atas kesedaran kita, dia akan cerita ni hati dia betul. Dapat tak faedah ini? Ini dia balik nak pukul orang. Dia balik nak beli barang tu barang ni. Tuan-tuan, supaya kita ingat mana yashhadu, mana pengalau kita ambil munafiqan. Mak jatuh 2 kali, nak tersumpur 2 kali, tolak. Mak masa di sa'i lagi. Baru mak terkenal Allah. Mak tak boleh juga, mak lari juga. Tapi mak masa muda tidak sembahyang, tidak pasal mak tak yakin. Tapi sampai di sana, ya Allah, baru mak terasa Allah. Dapat untukkan, baru nampak hati. Beri munafiqan balik penuh dengan kepahaman, penuh dengan satu revolusi jiwa pemikiran. Oh, tak kamu baik sekali dia. Itu sebab hati ni tuan-tuan, dia punya rupa dia banyak kepada perbuatan. Pasal perbuatan ni tak lupa. Tuan-tuan pergi sekali dah 20 tahun, ingat lagi macam mana aku naik Jabal Rahmah. Cuma ingat bacaan ni kita baca masa tu je, hafal tu dah hafal. Baca masa tu, balik Mekah dah tak ingat lagi dah. Tapi kita tak ada amalan. Tapi bila perbuatan kita ingatkan sekarang, baru kita terasa. Itu yang mana kita nak ingat, faham tu. Sebab ada sekali dia semua. Kalau baca balik, buka balik Quran, tahu sebenarnya. Kemudian dalam surah Hadid, alladzina immakkanna fil ardi aqamus salat wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ya, jika kamu ada berkuasa, sebut kuasa. Ni balik lagi, dia rasa seronok, dia dah tak nak campur masyarakat. Betul. Patutnya kaji tadi dapat input kesedaran yang tinggi. Bagaimana segala sejarah itu ada berkumpul di dalam muka kering. Perang Uhud, perang Badar, semua berlaku di Madinah. Ada sejarah. Balik menjadi satu kekuatan. Ini umur dan 60 tahun lebih daripada Nabi. Nabi hidup 63 tahun. Ini hidup 70 tahun. Dia dah tahu anytime bila masa dia akan mati. Dia tahu bila dia mati, Quran orang akan baca daripada berkian berkian. Tapi masa dia hidup 70 tahun, mana ekor lagi. Kesedaran, kepahaman saya. Allah Akbar. Nabi hidup 63 tahun. Kita banyak dah hidup lebih daripada 63 tahun. Tak fikir apa akan jadi. Aku tidak. Siapa dia besok yang akan membacakan Quran di depan diri aku? Tak fikir anak aku ada 6. Macam mana nama orang besok? Kau pun apa sejak pergi Mekah ni, apa dikasih dia? Apa lah? Ada kau boleh. Apa tu bayang apa pun mudah. Aduh. Kalau nyampang abang di korang dan 6 orang ni, boleh tak sekolah kadang bahasa? Boleh tak mengaji apa? Dia kata, dia akan mudah. Besok pagi dia bawa itu, dia berfikir balik apa abang dia cakap. Dia jadi satu hati. Dia tak. Apa yang kita ingatkan dia? Kau harus besok untuk kau. Kau harus besok untuk kau. Tu duit apa dalam bank, besok rumah sewa untuk kau. Itu Allah. Mati aja bapa, dijual ni Allah habis. Hidup sana. Apa ini? Dia sudah bila hidup tidak dididik, bila hidup tidak dibentuk, anjing. Itu sebab dalam Islam, rukun Islam tu 5 tuan-tuan.
semayang, puasa, zakat. Tapi pasal individu dia mesti ada hubungan dengan masyarakat, ada hubungan dengan negara, ada hubungan dengan hidup. Itu sebab kalau kita baca dalam satu kitab Al-Hayatu fil Quran, kehidupan di dalam Quran, apa di hidup ni? Segala keperluan hidup itu tadi apa benda? Kahwin keperluan hidup, makan keperluan hidup, beramal keperluan hidup, bekerja keperluan hidup, berbini keperluan hidup, semua keperluan hidup. Bila keperluan hidup tu macam mana cara Islam nak? Mulai daripada perbuatan individu. Macam kita sembahyang, mengapa sembahyang jemaah Tuhan balas sampai 27? Sembahyang seorang satu je, Fatihah dia sama, rukuk dia sama, sujud dia sama, semua sama, semua sama. Tapi kalau jemaah 27, sembahyang seorang satu. Yadullah fawqal jamaah. Jamaah, kerana bila jemaah kita nak lantik seorang imam yang dipilih, naklah imam yang baik, imam yang bagus, imam yang benar. Dia sebagai apa? Sebagai tempat ukuran kita nak pilih imam. Mana imam yang baik? Kalau tuan-tuan tengok imam tu kaki ekor, kaki kelab malam, kaki judi, tuan-tuan nak ikut tak? Imam tak nak. Tak ada belakang saja. Kita ikut ke dia pergi ke wilayah imam saja. Individu kita tak kita akan ikut. Nampak? Dia itulah tempat kepentingan negara. Bila negara nak pilih pemimpin, nak pilih pemimpin, mana di tempat contoh rujukan kita nak pilih pemimpin? Tu bersembahyang jemaah, dia ada kepentingan. Ini tidak. Pemimpin, qul li azwajika, katakan ya Muhammad kepada isterimu, pemimpin, isteri yang dipeluk pun kadang-kadang tak tutup aurat lah. Kita Pak Haji boleh pilih. Apa ini Pak Haji macam ni? Dia kena insaf. Silap kita di mana? Kepahaman. Kalau pergi haji untuk haji, dia tak dapat ambil mana pun manfaat daripada perbuatan. Ayat muruna bil ma'ruf. Itu sebab perbuatan individu dia ada hubungan dengan negara, dengan masyarakat. Tuan-tuan cakaplah, tuan-tuan, bukan tuan-tuan sekampung, bukan tuan-tuan sekeluarga, tapi kalau dah semayang tiap-tiap hari 40 hari itu jadi berjemaah sama, dah macam fikir daripada sudah, nak pinjam duit pun kita bagi. Sakit fikir tak pagi 2 hari pun dia orang pergi lawat ke hospital. Hubungan dah ini keluar. Itu dia. Perbuatan individu, tapi ada hubungan dengan kehidupan masyarakat. Kita kena jaga. Ini tidak kita apa? Ini ibadah. Hal lain yang ini yang tak betul. Tak betul. Tuan-tuan kata, tuan sebut, tu kena jaga tu. Kalau boleh tuan-tuan faham surah haji ni, tuan-tuan balik tentu jauh berubah. Macam mana jahat pun orang, bila dah berada di tanah suci, fikiran dia pun suci, hati dia pun suci. Ya, ini tidak. Itu fikiran dia pergi, itu juga fikiran dia balik. So ini dia boleh tunjukkan dan fikir. Kaabah tu, kalau tu orang ramai, barang-barang murah. Orang hitam tu kalau dia dah berlari dia ada bertunda tau. Kalau lulus kalau lepas orang mesti suruh lepas, tidak kita dilanggar. Itu je gitu. Benda ni tu ada cerita dalam Quran, paman farada riyana hajja fala rafasa wala fusuka wala bidalah. Bila kau pergi haji, kau kena ingat, jangan fala rafasa wala fusuka wala ada tiga. Kalau suka buat tak baik, itu. Padahal boleh tahu tempat ramai.
Bila tempat ramai tak ada. Memang kejadian itu berlaku, tuan-tuan. Tapi apa yang kita nak terima nafiah, mengambil manfaat. Tuan-tuan tengok bila berada di Arafah, tak kira daripada Asia, Afrika, bila tuan-tuan jumpa sama dia semua seronok, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Kerana bagaimana cara Tuhan nak menyatukan manusia. Tuhan jadi asal satu air mani sama, tanah sama, tapi bila jadi ada kuning, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah, bahasa lain. Macam mana cara Tuhan nak nyatu? Dia adakan ibadat pula. Ibadat haji jadi semua pokok tak tiap. Asal senang kita, asal kita sama. Barulah roh kita ada, perjuangan kita ada. Ini tak tahu. Pergi haji, tak pergi haji pun serupa jadi apa nak jadi tu. Ini kena betul. Tuan-tuan tengok ayat Quran. Ayat yang akhir pun ya. Saya baca. Apa Allah Taala? Wajahidu billahi haqqa jihadi huwa jatabakum wa ma ja'alaikum fid dini min khalq millata abikum Ibrahim huwa sammakum al-muslimin. Inilah satu masalah di umat Islam. Dalam surah Haji, penghabisan surah Haji, apa Allah Taala? Berjihadlah kamu ke jalan Allah dengan sebenar jihad. Wa jatabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Aku tidak jadikan di atas kamu agama kamu itu sempit. Agama kamu yang millata abikum, semenjak agama bapa kamu Ibrahim. Samakum, semenjak agama ni datang daripada Ibrahim lagi. Samakum, aku namakan kaum muslimin. Tengok sekarang ni. Nampak? Tuhan namakan kaum muslimin. Tapi bila dia sejarah hidup kita dia, bila kita daripada muda nakal, bila dah tua, dah dunia dah tak laku, belajar lah. Belajar tarekat, belajar apa bagus. Tiba-tiba tak jadi orang. Semua dekat syiar belajar. Kau nak jadi ahli sufi, tak nak tu, tak nak ni. Aku orang ahli sufi, aku ahli orang sunni. Oh itu ini ahli ya tabligh. Ini apa benda ni? Siapa yang memetakkan diri tuan-tuan macam tu? Siapa yang memetakkan? Siapa yang menyempitkan? Ada Al-Quran. Quran kata millata abikum Ibrahim sammakum muslimin. Engkau tu aku namakan daripada semenjak agama bapa kamu Ibrahim, sammakum al-muslim. Dia menama, dia berdiri. Kalau tak salah dah tak ada masalah umat Islam. Ini Muhammad. Bila kepahaman kita tak ada, yang kita tahu balik. Ini kena betul balik. Kena betul balik. Dalam hidup kita, sebab haji ini memberi pengertian yang paling besar pada kita. Daripada awal sampai akhir. Dia tahu umat Islam ni bersatu cepat. Semayang sama, rokok sama, sujud sama, puasa sama, pergi haji sama, tempat sama, cepat bersatu. Maka dia nak hancurkan macam mana orang Islam ni. Jangan dibenarkan orang Islam. Perdana Menteri berhenti pegang Quran dalam parlimen. Dalam parlimen itu. Jangan kasih juga. Ini bahaya. Kerana bagaimana suatu agama Islam yang lahir di padang pasir, yang lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliah, masyarakat kuno, yang hidup membunuh manusia, lahir daripada masyarakat tu, tiba-tiba dia menjadi satu agama yang kembang seluruh dunia. Dia bukan macam mana nama Empire Rome. Dia jadi Empire dulu. Persia. Dia bukan begitu. Macam mana kita nak hancurkan? Dia berkaji tu. Dia kaji. Dia kaji. Mana yang contoh dari segi dia ada perubatan babi tu. Kalau sekarang makan, kalau buah-buah aku buat, dia mesti nak masukkan tadi.
apa misil ke apa ke mesti ada ber. Saya tahu babi ni najis mughallazah pada bais. Ada babi najis binatang daripada jutaan binatang. Itu tadi disorang aja di kisah lah. Binatang lain lagi banyak juga. Tetapi sengaja ditinggalkan. Ini yang kita nak anak-anak orang Islam. Kalau yang ada pahaman Islam, dia nak lawan ni. Dia nak mengaji betul besok ni, lawan ni. Dia nak buka, nak fahamkan Islam ni. Kalau dia mengkaji belakang doktor hari ni, ini tidak. Apa dah jadi? Apa dah jadi kita hari ni? Nabi minta pelindung. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa. Aku minta pelindung daripada ilmu yang tidak mendapat. Pusat pengajian tinggi pun berlaku, buang anak tak. Kalau sekolah rendah, sekolah menengah buang anak tak apa. Pengajian tinggi pun buang anak. Ilmu sudah tidak mendapat pun. Nabi dah minta. Ini yang pengurusan hidup ni tuan-tuan. Agama ni Tuhan datangkan untuk nak membetulkan. Nak membetulkan kita balik. Nak membetulkan balik sikap keluarga kita tuan-tuan. Generasi akan datang. Generasi tuan-tuan. Tuan-tuan akan tinggalkan anak. Lepas anak besok cucu. Lepas susu cicit. Lepas cicit tu oning. Tak tahu dah lepas tu apa ni. Orang akan sebut itu dah. Macam mana? Ada ke duit dia dapat? Nabi beritahu, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kau dua perkara dua. Umat, aku tinggalkan dua. Lan tadillu abadan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Betul? Idza tamassaktu bima, bila kamu pegang dulu. Kalau kau kaya melangit pun, kalau kau pegang dulu kau tak akan sesat. Kalau kau miskin pun kau tak akan sesat. Kita semua anak tak akan sesat. Bila kau pegang kitab Allah wa sunnah. Kitab Allah dan sunnah kita. Pegang. Tu sebab dalam harian Allah Ta'ala ada display dalam waktu. Ini zuhur, ini asar, ini maghrib, ini isya, ini subuh. Macam mana mengantuk pun kalau main situ. Main semua dia tidur. Bagaimana Tuhan nak jadikan seni hidup? Hidup ni. Tuan-tuan nak jadikan anak macam mana? Tuan-tuan tak ada. Pelan tu tak ada. Yang tahu kita beranak aja. Bagi makan, itu yang kita tahu. Tapi Allah Ta'ala sendirikan pelan. Dia yang menjadikan kita. Waalaikumsalam apa dia kata? Kalau kau sebagai seorang anak, kau sebagai seorang bapa, macam mana? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. Janganlah kau keras. Jangan kau cakap dengan bapa kau dengan bahasa objek, bahasa kasar. Wa qul lahuma qawlan kariman. Berkatalah dengan dia, bercakaplah, berbuallah dengan dia dengan bahasa yang mulia. Macam Nabi Ismail, ya abati, wahai bapa. Ya bapa pula, ya bunayya, wahai anakku Yakub dengan Yusuf. Bahasa ini cantik. Pada takut lahum, kau jangan kata mak kau apa kau cis. Hari ni berapa banyak anak pangkat besar, anak gaji besar, anak kedudukan besar. Mak dia panggil balik jadi khadimah dia. Dia balik kerja mak tak buat air. Apa nama tu dia buat ni? Apa tu dia buat kerja ni? Kalau bapa minta apa dia tak kerja lain, dia minta duit dia. Tengok. Nampak? Itu yang dipukul, yang dipukul. Allahu Akbar tuan-tuan. Kau nak jadi keseni hidup. Ala takul lahum uff. Bahasa ni tuan-tuan. Mengapa tuan kata bahasa? Kerana kalau tuan-tuan anak tuan-tuan miskin tak bagi tuan-tuan duit,
tapi gaya hidup budi bahasa dia mulia. Tuan-tuan sayang kan? Tak pernah mengasari tuan-tuan. Tak pernah cakap kasar, cakap sontak. Walaupun dia bagi duit, nah, abang nak bebek 500 ni. Duit ambil, tapi hati menangis tak? Terima kasih. Fala takul lahu ma'uf. Kamu jangan kata dia buat kamu cis. Itu masa hidup. Jadi bahasa akhlak dia baik. Masa kau dah mati, kalau kau ada anak, kau sebagai seorang anak, bapak dah mati, mak dah mati, macam mana pula? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah Rabbi, kesiankanlah kedua bapa aku seperti mana dia kesiankan aku pada masa kecil. Allah, dia buat perbandingan masa kecil. Macam mana masa anak kita kecil, tengah malam dia demam tak tidur, kita pun tak tidur tau. Dia demam, kita demam. Masih hidup macam ni, masih dia dah mati macam ni. Tapi anak kita, mak dia mati, nak semayang pun tak tahu. Ini cara kegagalan kita, tahu. Nak baca Al-Quran pun tak tahu. Kita tak ada plan. Yang ada plan betul ni. Ini dia kita. Apa yang ada hidup kita? Tak tahu. Kemana sudah kita tak tahu. Kita tak fikir langsung. Jaga baik. Tentang rezeki ni tuan-tuan, Allah Ta'ala takabur. Takabur itu. Wallahu la ilaha illa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Mutakabbir, Allah Ta'ala yang boleh pakai selendang takabur ni. Dia takabur dalam rezeki. Nahnu narzuqukum, aku yang beri rezeki kamu. Kau lain. Aku yang beri rezeki kamu. Kamu jangan timbang. Katakan kamu, udah dalam batu tu aku kira. Orang yang mati, bapak dia, anak dia kecil lagi, bapak mak dah mati, siapa yang beri rezeki? Nahnu narzuqukum, aku yang beri rezeki. Kerana kita selalu kita kena tinggalkan amalan ibadat, tinggalkan apa? Pasal rezeki. Tuhan takabur situ tuan-tuan. Nak beri kekuatan kepada manusia. Yang pasal rezeki ni kau lupakan kepada Allah. Tak, aku yang beri rezeki. Kau lebih dari kekuatan. Ini tidak. Akhirnya kita bukan menjadi hamba Allah, menjadi hamba anak. Dia Tuhan kata apa? Dia innama amwalukum wa auladukum adu. Harta dan anak itu kadang menjadi musuh pada kita. Berapa banyak mak bapak ada kita banyak, anak jadi musuh, curi duit, pukul mak, ambil, Allahu Akbar, jadi musuh. Jaga tu hidup itu, sebab kita mesti ada ilmu. Itu sebab bila suruh belajar datang tuan-tuan, datang. Yang mengajar pun betul. Ini tidak. Dah tua-tua pun nak belajar apa? Sekarang ni apa? Apa? Ustaz apa? Guru kapal. Kapal ke kapung ke tahu lah. Dah ada dah buku lah. Bapak Ismaya, Fadilah, sifat 20, terbagi pada 4, bagi 2. Habis, kata habis. Akhir seolah-olah Islam digambarkan itulah dia Islam. Ini yang jadi pada tuan-tuan. Yang jadi pada tuan-tuan itulah dia. Akhirnya Islam itu tidak menjadi suatu tingkatan asal bangun diri. Padahal kita tengok dasar Islam kalimah la ilaha illallah. Dasar dalam nak menampung keperluan hidup itu dia ada dasar dia. Malam cari rezeki, kadang-kadang kau dapat, kadang-kadang kau tidak. Bila kau tak dapat, kadang kau bunuh diri. Banyak orang Melayu dah bunuh diri tuan-tuan. Itu yang tuan-tuan berkata itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya apa tuan-tuan? Itu ringkasan dia, syarah dia apa benda tuan-tuan? La ilaha illallah, aku tidak mati melainkan dengan izin kau ya Allah. La ilaha illallah, aku tak kena malapetaka melainkan dengan izin kau ya Allah. La ilaha illallah, aku tak dapat milik rezeki melainkan dengan izin kau ya Allah. Ada tak roh kekuatan? Tidak. Dia boleh main aku.
pergi minta pada tempat kunci la ilaha illallah orang lain. Nampak? Hidup bila tidak ada tarbiyah. Ini dulu. Salah kita dah tua. Kita kena menyediakan pemangkin. Belakang kita kalau kita dah terlanjur buat anak, kita tak benar lagi buat macam tu. Allah ada satu perubahan dalam diri kita. Sebab tuan-tuan tengok Islam. Sebab Quran ni kalau nak dengarkan sekadar bab ibadat tu tuan-tuan cukup dah. Nabi dicerita zaman Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Ismail. Kau dah dengar berapa banyak nak ambil iktibar, tapi tak, bukan buta mata tapi buta mata. Ini boleh kita. Saya harap sedikit ceramah saya tuan-tuan. Marilah tuan-tuan faham. Saya nak supaya tuan-tuan dalam doa ni, ya, anak keluarga ni sekurang-kurang tuan-tuan dapat gambarkan macam mana dalam kehidupan tuan-tuan. Anak aku ni kalau nampak aku mati malam ni boleh tak baca Quran, tuan-tuan belum pernah ketuk hati tuan-tuan. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman, bila Tuhan jadikan manusia pada tanah, air mani, darah, daging, lepas tu boleh wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu mengapa kamu tak nak berfikir? Wa fi anfusikum, pada diri kamu mengapa kamu tak nak fikir? Yang kita banyak fikir luar daripada diri kita. Harta aku berapa, pangkat aku, kekayaan aku, itu kita fikir. Tapi diri aku besok setelah aku mati, anak aku tak tahu berapa orang di semayang anak. Bini aku yang aku peluk, yang aku dakap. Tuan-tuan pernah ketuk hati bini? Kau dengar, dia pakai dengan abang-abang pun dengar, mulut kau bagi Quran. Isteri pun ketuk hati suami. Bang, sejak saya dah kahwin 30 tahun dengan abang, abang belum pernah jadi imam untuk saya semayang 5 Mei, kita baru semayang 5. Ketuk hati dia. Biar dia terasa. Kali itu kita nak jaga kesudahan di dalam kita begitu. Ini dah. Ini yang dipeluk, yang didakap. Isteri mati, suami nak semayang pun tak tahu. Pasal tak pernah diketuk masih hidup. Jadi ketuk barang omah dulu, tapi dia tidak pernah. Ini silap kita. Tentang ketuk wafi ampusikum pada kamu. Mengapa kamu tak? Balik kita fikir, kita renung tuan-tuan, supaya kita menghadapi Allah. Menghadapi Allah tuan-tuan, kita akan semua menghadapi Allah. Baca dalam surah Al-Mulk, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada engkau yang peringatan? Qal bala, ada. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna, datang beritahu ini tak boleh, ini kena buat, tapi aku dustakan. Wa atarafu min dzambihim, mereka pun mengakukan kesalahan mereka. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau lemari aku dengar, aku fikir tak ada dalam saat-saat itu. Dalam surah Al-Maidah sa'al habisan, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yaqulul kafir, kafir ni tuan-tuan kena faham. Yang tuan-tuan faham kafir ni, oh sebab pahala. Kafir ni orang yang engkar kepada Allah. Sama ada dia kafirkan dia murtad, dia kafirkan dia syirik, dia kafirkan dia takabur, dia kafirkan dia degil. Kafir tu. Jangan kafir, asal kafir dia. Dah. Yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Moga-moga biarlah aku jadi tanah. Kalau kata dia ini binatang, dia marah. Tapi di depan Allah, dia minta biarlah aku jadi tanah, tak payah aku jadi manusia, ya Allah. Pasal azab hari di depan sedang menanti. Yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Biarlah aku jadi tanah sebenarnya. Tak ada nak disoal, tak ada nak ditanya, tak ada nak dibalas. Habis. Sebab kalau itu kita belum sampai tuan-tuan, anak
bini yang kita sayang, suami yang kita sayang, kita kena renung sejauh mana nasib kita sudah ada di dunia. Sudah nasib. Ini rezeki. Kadang-kadang tuan-tuan miskin, anak tuan-tuan jadi ditawan. Kadang bapak ditawan, anak jadi pangku kerana. Jangan yang pasal rezeki jangan rasa bekerja ada usaha, insya-Allah takkan. Fa idza qudiyatis salat fantashiru. Bila kamu selesai daripada sembahyang, bekerjalah. Burung kerja cara burung, ayam kerja cara ayam. Pokok nak cari rezeki, nak bagi anak daun bunga makan, dia bekerja cara ini. Kita bekerja cara kita, kerana kita umat yang paling mulia. Jangan kita buat tak berjalan. Tak ada masa lah nak belajar, tak ada masa lah nak sembahyang. Tuan-tuan dan tua-tua, aku ni mah dah lebih 63 dah. Anytime, bila-bila masa saya pasal Nabi aku pun, Nabi itu mati 63 lebih dah ni. Bangun saya salah. Berdoa, ya Allah, kalau mati malam, ampuni dosa kita. Kasihan. Anak selalu kumpulkan. Kalau abang mati abang nak kau sembahyang anak, kau tidak baca Al-Quran abang. Sekuang-kuang bila kita akan kita beri ketukan yang paling besar. Dia ingat oleh abang itu semua itu aku. Dah. Dia ingatkan di dunia nafsu. Tak pernah ingatkan keaslian diri dia kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia untuk menyembah aku, tuan-tuan. Ini kita menjadi hamba nafsu, hamba anak, hamba harta, hamba dunia. Hamba Allah jauh sekali. Bila dah mati baru dah letak Quran. Nak jadi umat Quran. Masa hidup, mari kita tengok. Jaga semua. Jaga semua kesudah hidup kita. Itulah sedikit sebanyak yang saya dapat beritahu kepada tuan-tuan. Dan lebih-lebih tuan-tuan yang pergi Mekah, yang bakal pergi janda balik, dia supaya ambil iktibar daripada Mekah, dari haji. Dan tuan-tuan korban di sini, korban ilmu, korban kebau, korban kita, korban raya, supaya raya korban pula. Dan korban kita pandang keluarga kita macam mana. Kerana asal korban Nabi Ibrahim korbankan anaknya. Aku korban, tapi anak aku tak sempurna. Anak aku apa bercakap fikir, kita main sungguh dengan siapa. Barulah dapat suatu pengajaran yang lebih baik, yang lebih insaf, yang menolong kita di dunia dan di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran itu suatu kebenaran, ya Allah. Jadikan diri kami orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebatilan itu suatu kebatilan. Jadikan diri kami orang-orang yang menentang segala kebatilan, ya Allah. Jadikanlah ilmu kami pada malam ini ilmu yang dapat memberi keinsapan, kesedaran di dalam jiwa dan hati kami, ya Allah. Kami mengaku, ya Allah, nikmat Engkau yang ada pada kami. Kalau kami nak nilai, tidak ternilai banyaknya, ya Allah. Sepatutnya kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur, hamba-Mu yang berterima kasih, hamba-Mu yang bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Tapi kami gunakan nikmat Engkau, kami bergumul dengan dosa dan maksiat, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Kerana kami akan pergi menghadap Engkau, ya Allah. Mau tidak mau kami akan serahkan diri kami, ya Allah. Ampunlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami. Ampunilah dosa isteri-isteri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, ibu bapa kami, ya Allah. Sekiranya mereka pergi penuh dengan dosa, ampunilah dosa, ya Allah. Sekiranya mereka pergi dengan penuh kebaikan, tambahkan kebaikan, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Ya Rahman, Engkau dengar segala doa kami, ya Allah. Engkau dengar sekali isi permohonan kami, isi hati kami, ya Allah. Daripada Engkau kami datang, kepada Engkau juga kami akan kembali, ya Allah. Terimalah segala permohonan kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana, innaka antas sami'ul alim. Qadum alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.